Selamat petang, salam sejahtera. Ini pastinya satu lagi berita paling mengejutkan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Dan pasti saya rasa ini akan menjadi tonik. Dia akan menjadi titik permulaan kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dalam pengumumannya kemarin mengumumkan berita paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Apabila beliau mengumumkan dalam beberapa minggu lagi, seminggu atau 2 minggu ini, kata Anwar Ibrahim, beliau akan mengumumkan beberapa imbuhan buat penjawat awam. Wah, ini pasti perkara ditunggu-tunggu oleh semua penjawat awam. Dan kalau ini sudah diumumkan dan tepat seperti yang dikehendaki oleh penjawat awam, khususnya kenaikan gaji, ini akan mampu menarik hati dan juga dapat menarik perhatian untuk lebih mendapat sokongan daripada rakyat. Walau bagaimanapun tindakan Anwar Ibrahim ini, saya fikir akan memancing sekali lagi komen daripada Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan beberapa imbuhan tetap kepada penjawat awam dalam tempoh seminggu 2 lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, beliau akan mempengerusikan mesyuarat pengurusan pertama pelarasan skim gaji itu minggu depan. Wah, kalau ada pelarasan gaji, memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam. Saya fikir pendekatan lama skim pelarasan gaji perlu dirombak. Tunggu pengumuman dan sedikit penyesuaian dalam tempoh seminggu atau 2 minggu lagi, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Cakna Madani bersama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan di Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian di Kota Bahru hari ini, yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadila Siddiq. Pada 13 Julai lepas, Perdana Menteri berkata, skim gaji penjawat awam akan disaran dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara, dan cadangan itu akan dikemuka dalam mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad sebelum pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ganjaran munasabah dan adil adalah akan diberikan kepada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ini maksudnya ada clue sudah yang kita terima bahawa akan ada pelarasan gaji. Pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji, kata Anwar Ibrahim. Jadi ini adalah berita baik untuk seluruh guru yang ada di seluruh Malaysia. Ianya untuk meningkatkan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam, kata Anwar Ibrahim. Ini bukan sebab nak pilihan raya negeri, tetapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata beliau lagi. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa beliau akan terus memerangi rasuah dan menghentikan amalan mencuri harta rakyat. Saya akan terus cakap mengenai tata kelola dan rasuah. Saya akan perang habis-habisan. InsyaAllah saya akan lakukannya sekira Allah beri kekuatan kepada saya untuk selamatkan negara, kata Anwar lagi. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang telah pun berfikir dan telah pun berjanji ini untuk melaksanakan, akan mengkaji dan memberikan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji yang lama. Ini bukan sebab pilihan raya, tapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata Anwar Ibrahim. Selain itu, beliau berkata ganjaran munasabah dan adil akan diberikan pada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ia benar, sudah berapa lama gaji, skim guru dan para penjawat awam tidak pernah diselaraskan, dan ianya patut mendapat perhatian segera
kerana sudah ada banyak perubahan besar dalam negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah sumbangan terakhir Salahuddin Ayub sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Salahuddin berjuang menyelesaikan masalah rakyat hingga ke hujung nyawa. Ini barulah pejuang rakyat yang sebenar. Walaupun beliau seringkali dicaci kerana kononnya tidak dapat mengawal kenaikan harga, namun demikian tidak ada satu menteri pun selain daripada Salahuddin Ayub yang pernah memperkenalkan program terbaik sebaik program yang diperkenalkan oleh Salahuddin Ayub, yaitu program Rahmah. Program Rahmah bermula dengan diperkenalkan dengan memperkenalkan menu Rahmah yang menawarkan harga paling rendah ada di seluruh Malaysia. Dan selepas itu apabila dilihat ianya amat mendapat sambutan baik dan dapat berkesan membantu menangani masalah harga dan kos sara hidup rakyat, ianya telah dikembangkan kepada perkara-perkara lain, termasuklah cermin mata. Namun, tahukah anda bahawa Salahuddin Ayub telah pun berjuang menyelesaikan masalah rakyat sehinggalah ke nyawa terakhir beliau. Ini satu perkara yang memang amat meluluhkan hati kita. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan negara kehilangan seorang pemimpin yang hebat dengan pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub malam tadi. Menerusi catatan di laman Facebook, Ahmad Zahid berkata, Allahyarham merupakan seorang rakan dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang sangat beliau hormati, berperwatakan rendah diri, sentiasa komited dan berdedikasi dalam melaksanakan tanggungjawab. Sehingga hujung nyawa beliau prihatin dan terus berjuang memikirkan kesejahteraan rakyat. Negara kehilangan pemimpin hebat, kata beliau. Marilah bersama kita berdoa semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kesabaran kepada seisi keluarga atas kehilangan ini, katanya, yang berduka cita dengan perkabaran pemergian Salahuddin pada jam 9.23 malam tadi di Hospital Sultanah Bahia, Aloseta, Kedah. Berita pemergian Salahuddin yang juga ahli Parlimen Pulai dan ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram itu disahkan oleh anak beliau, iaitu Siti Fatihah, di laman Facebooknya malam tadi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi laman Facebook beliau turut merakamkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Moga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin, katanya turut berduka cita. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu lagi kehilangan besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Bayangkan seorang menteri yang sanggup memikirkan masalah rakyat, menyelesaikan masalah rakyat sehingga ke hujung nyawa beliau. Ini adalah pemimpin yang memang sukar untuk dicari ganti. Kalau yang ada mengganti tetapi hanya suka sakau, hanya suka cakap, hanya pandai cakap tapi tak pandai buat, itu ialah orang yang banyak sekali di persekitaran kita. Tapi untuk orang yang kurang cakap tapi banyak bekerja, itulah yang paling sukar dicari. Itulah contoh Salahuddin Ayub. Sila tinggalkan komen anda untuk memberikan takziah kepada keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Malaysia digemparkan dengan kematian pemergian Salahuddin Ayub yang merupakan menteri yang paling bekerja keras dalam menentukan hala 7 harga barangan yang ada di Malaysia, dan beliau telah pun digelar sebagai pengasas kepada program Rahmah. Ramai orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya punca kematian beliau. Menurut yang kita baca, punca kematian Salahuddin Ayub disebabkan oleh pendarahan otak. Namun demikian, kita pun tak pasti bagaimana berlaku pendarahan tersebut.
Dan ada juga yang tertanya-tanya sebelum beliau meninggal dunia, apa petanda yang berlaku kepada beliau dan apa yang menjadi misteri. Sebelum beliau meninggal dunia, apa kata-kata terakhir beliau? Sebelum kita teruskan, sila bantu saya untuk tinggalkan komen Anda bagi mengucapkan takziah kepada pemergian beliau. Ini ialah kata-kata terakhir Salahuddin Ayyub sebelum beliau meninggal dunia. Sebelum tidur tiap malam, saya maafkan semua musuh saya. Itu antara kata-kata terakhir daripada Salahuddin Ayyub sebelum beliau meninggal dunia semalam. Saudara-saudara sekalian, saya sangat terkejut dan terkesima dengan kata-kata terakhir beliau ini, yang menandakan beliau merupakan pemimpin yang amat berjiwa pemurah, baik hati dan pemaaf. Sehingga kan walaupun beliau dicaci maki, walaupun ramai yang mempersoalkan tentang tugas dan juga kredibiliti beliau sebagai seorang menteri, beliau masih dapat mengatakan, sebelum tidur setiap malam, saya maafkan semua musuh saya, kata beliau. Saya rasa perkara ini haruslah dicontohi oleh semua orang, khususnya di seluruh Malaysia. Ini bagi memastikan pemimpin yang ada di Malaysia ini adalah pemimpin yang tidak berdendam dan pemimpin yang sentiasa menjalankan tugas mengikut acuan yang betul. Allahyarham Salahuddin Ayyub telah membiasakan diri untuk memaafkan semua orang yang menyakitinya pada setiap malam, kata bekas timbalannya Sim Zin. Ahli Parlimen Bayan Baru itu berkata, timbalan Presiden amanah mengamalkan perkara berkenan dalam kehidupan sehariannya. Sim, kamu tahu kenapa saya reda dan senang hati setiap hari? Setiap malam sebelum saya tidur, saya maafkan semua musuh saya dan orang yang menyakitkan hati saya, barulah saya tidur, kata beliau. Itu ajaran bekas bos saya, Datuk Seri Salahuddin Ayyub, kepada saya. Beliau begitu baik hati dan peramah, katanya. Salahuddin meninggal dunia di hospital malam tadi, 2 hari selepas dia dikejarkan di hospital berikutan mengalami pendarahan otak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu kembali ke rahmatullah pada usia 61 tahun. Sim sebelum ini merupakan timbalan Salahuddin ketika Allahyarham menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Ahli Parlimen Bayan Baru itu berkata, dia sempat menziarahi bos lamanya itu di hospital petang tadi dan menangis sepanjang perjalanan pulang dari Al-Sultan ke Pulau Pinang. My heart was broken, hati saya luluh, kata Sim lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk ucapan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu berita yang paling mengejutkan Malaysia dan paling menyedihkan Malaysia kerana beliau ialah pengasas kepada semua yang dipanggil rahmah di Malaysia. Disahkan Salahuddin Ayyub sudah meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayyub meninggal dunia pada usia 61 tahun malam ini. Anak kepada Allahyarham timbalan Presiden amanah itu, Fatihah Salahuddin, memaklumkan pemergian bapanya pada hantaran di media sosial. Duka cita dimaklumkan ketua keluarga kami, Salahuddin Ayyub telah menghadap ilahi pada jam 9.32 malam tadi, 23 Julai 2023, katanya. Ahli Parlimen Pulai itu telah dikejarkan ke Hospital Al-Sultan pada Jumaat dan doktor mengesan dia mengalami pendarahan otak. Allahyarham telah menjalani pembedahan kecemasan dan sejak itu diletakkan di bawah pemantauan unit rawatan rapi ICU. Salahuddin meninggalkan seorang balu, Fatimah Taha, dan 6 orang cahaya mata. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Akhbar kepada Menteri KPDN Syakirin Husnal memberitahu jenazah Allahyarham sedang diuruskan untuk dihantar pulang ke rumah ibunya di Kampung Serkat Kopi Tengak, Tanjung Piai di Johor.
Pihak keluarga Allahyarham ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak atas doa dan ingatan yang diberikan terhadap Allahyarham selama ini. Keluarga Allahyarham juga ingin berterima kasih kepada semua doktor dan petugas di Hospital Sultanah Bahia Alusta Kedah. Semoga roh Allahyarham ditempatkan bersama-sama orang beriman, kata beliau. Salahuddin merupakan ahli parlimen Pulai selepas 3 penggal dan 2 kali berkhidmat sebagai ahli parlimen Kubang Krian. Sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Salahuddin memperkenalkan inisiatif Rahmah yang bertujuan menyediakan barangan dan perkhidmatan mampu milik kepada orang ramai. Ini bermula dengan sajian menu Rahmah RM RM5 dan sejak itu telah berkembang kepada barangan dan perkhidmatan lain seperti insurans dan cermin mata. Anak jati Johor itu sebelum ini berkhidmat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang pertama. Al-Fatihah. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan malang untuk Muhyiddin dan juga Parti Bersatu. Disangkakan Parti Bersatu terus berbunga-bunga dan akan berbunga-bunga. Rupa-rupanya di saat berbunga itu berbunga, layu di tengah-tengah. Manakan tidak, bekas timbalan pengerusi Bersatu Kelantan sertai DAP. Rupa-rupanya ada juga pemimpin-pemimpin Bersatu ini yang tidak sehaluan dengan kepimpinan Bersatu. Akhirnya mereka menyertai DAP yang selama ini dikata-kata sebagai semuanya salah DAP dan DAP. Tak habis-habis mencanang DAP. Tapi akhirnya bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan ini menyertai DAP. Bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan Muhammad Zulkifli Zakaria menyertai DAP selepas menyerahkan borang keahliannya kepada wakil parti berkenaan malam tadi. Turut menyertai beliau ialah 12 orang penajat cawangan DAP yang akan diwujudkan di Bacok dalam tempoh waktu terdekat. Muhammad Zulkifli berkata, ketika ini sudah ada 2 cawangan DAP dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Irama di Parlimen Bacok. Dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan di dalam kawasan Dun Jelawat serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok. Kita juga akan turun membantu jentera DAP Pakatan Harapan PH yang akan bertanding pada PRN nanti, katanya kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahliannya itu kepada pengurusi DAP Negeri Datuk Azhar Abdur Rani. Turut hadir Setiausaha DAP Pulau Pinang Lim Hui Yeng. Sebelum ini, semua jawatan yang disandang oleh Muhammad Zulkifli dalam Bersatu gugur secara otomatik selepas beliau bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Bacok pada pilihan raya umum PRU 15 tahun lalu. Wah, itu rupa-rupanya ceritanya. Karena bertanding sebagai calon bebas, otomatik Muhammad Zulkifli digugurkan daripada Bersatu dan semua jawatan beliau digugurkan, dengan kata lain dipecatlah daripada Bersatu. Dan oleh kerana beliau sudah dipecat, maka beliau kini bersama dengan DAP dan sah menyertai parti DAP. Jadi dengan ini adakah memberi kesan kepada PRN akan datang ini? Sama-samalah kita lihat, sama-samalah kita melihat adakah ianya berita baik kepada DAP dan Pakatan Harapan. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.